Al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, saya dah hampir 20 tahun bawa jamaah datang ke Jabal Uhud ini. Tak pernah saya menghadapi situasi keadaan yang cukup redup. Ni, redup macam ni. Tak pernah ada. Sebab apa? Tu saya ulang sekali lagi. Kita ada 16 orang kursi roda. Siapa yang tolak kursi roda tu? Anak kita mungkin tak? Mungkin kerana anak kita pengorbanan dia, kan? Allah tolong kita semua. Sebenarnya kena ikut ni tuan-tuan, ni dosa banyak. Masuk kaku. Betul tak? Tapi dengan izin Allah, ada wali-wali yang tidak bernama ini. Wali-wali yang tidak dikenali. Tapi mereka ni tuan-tuan, doa mustajab. Sebab tu Basrah suka banyak-banyak tolak mak tu. Sebab mak tak dengar, hang tolak. Tak apalah. Wahai abang-abang, kakak-kakak, peristiwa Uhud ni sangat besar. Hayati satu persatu. Ini namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmat, maksud dia bukit memanah. Nabi tempatkan di sini namanya Abdullah bin Zubair. Kan? Sama dengan nama saya Abdullah Khair. Di mana tentera bukan Islam di sebelah sana. Sebelah sana. Tentera Ahzab. Sebab tu disebut tentera Ahzab. Apa nama tentera? Ahzab ni maksud dia orang yang nak serang lah. Musuh di sebelah sana. Tuan-tuan, berlaku pertempuran di sini ni, dekat pasar ni. Di pasar ni. Di pasar ini ada banyak lubang-lubang yang digali oleh tentera musuh. Sebab apa? Sebab tak nak bagi lari. Bila bertembung, lari jatuh dalam telaga. Jadi tentera-tentera Islam duduk di sini. Di atas ini ada 50. Mereka kata juga duduk menanti. Sebab apa? Mereka ini menjaga supaya tentera musuh tak serang daripada belakang. Di sebelah sini, bukit ni kecil dah. Dulu ni besar, bukit ni tinggi. Di sebelah sana tu, ada lebih kurang dalam 50 tentera berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dekat situ tu. Khalid Al-Walid situ. Sini 50 orang. Duduk macam tu lah. Sedang duduk pegang mana. Mereka bukan ada macam tembok apa. Duduk sini lah. Tapi panah orang Islam ni syak. Berlakulah peperangan di sini. Bila berlaku tuan-tuan, tentera musuh ni tuan-tuan, mereka serang, mereka tidak ada iman di dada. Tetapi tentera Islam, mereka ada iman di dada. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan datang bukan kerana tuan-tuan tu orang Melayu, tapi kerana tuan-tuan orang Islam. Itu yang tuan-tuan datang sini ni. Bila datang tuan-tuan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berjuang kerana Allah. Berjuang, orang yang paling hebat berjuang namanya Sayyidina Hamzah. Hamzah ni bapa saudara Nabi SAW. Bapa saudara Nabi ni ada berapa? Yang dikenali ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib, lagi apa? Abu Lahab, satu lagi Aqil. Yang lain tu kebanyakan tak berapa dikenali. Satu lagi ialah Abbas bin Abdul Muttalib. Yang ni yang dikenali lah, kan? Hamzah ni dia menerima Islam. Dia duduk di depan untuk memperjuangkan Nabi. Dalam peperangan Badar, dia telah membunuh seorang Quraisy yang sangat hebat, nama Umayyah bin Khalaf. Umayyah ini ialah bapa kepada Hindun. Hindun ini ialah isteri kepada Abi Sufyan. Abi Sufyan. Jadi bila berlaku peperangan Badar, Umayyah bin Khalaf meninggal. Siapa yang bunuh? Hamzah bin Abdul Muttalib. Bila Hamzah bunuh, maka Hindun ni bengang. Dia buat macam mana? Dia tawarkan kepada siapa yang sanggup nak bunuh Hamzah. Yang ditawarkan nama apa? Nama Wahsy. Wahsy ni seorang kulit hitam. Kulit hitam yang cukup hebat. Dia pegang tombak, dia baling, mesti sharp shooter punya. Mesti tepat. Lalu dia kata, wahai Wahsy, kamu ni hamba. Kalau kamu boleh bunuh Hamzah, aku bebaskan kamu. Tapi syarat, mesti bunuh Hamzah. Bila kau bunuh, kau panggil aku. Ketika peperangan Hamzah ni disebut sebagai apa? Asadullah. Tahu tak maksud Asadullah? Singa Allah. Tahu tak singa? Dia tak kira siapa. Dia akan terapa, dia bunuh. Dia terapa. Masa tu Wahsy mencari kesempatan. Dia tengok Hamzah dalam keadaan berlawan, cukup hebat berlawan. Bila berlawan dalam keadaan kehebatan, tiba-tiba terbuka Hamzah. Bila musuh yang dibunuh gugur, terbuka tuan-tuan, dada Hamzah dalam keadaan terbuka. Wahsy mengambil kesempatan membaling tombak, tembus dada Hamzah. Bila tembus, dada Hamzah ni jatuh. Bila jatuh, apa yang dibuat? Wahsy pergi jumpa, wahai Hindun, aku telah baling tombak tu tembus. Hindun buat apa tuan-tuan? Kerana bencinya kepada Hamzah,
dalam keadaan Hamzah yang masih hidup, dicabut tombak tu, kemudian dia gunakan pisau, dia belah dada Hamzah dalam keadaan hidup. Dibelah dada Hamzah dalam keadaan hidup. Apabila dibelah, ditarik akan jantung yang masih berdenyut. Ketika masih berdenyut itu, dipotong jantung itu menjadi 7 bahagian. Bila menjadi 7 bahagian, dia ambil satu bahagian itu, dimasuk dalam mulut, dikunyah untuk ditelan. Tetapi dengan izin Allah, Allah pelihara syuhada. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang yang mati syahid itu mati, bahkan mereka hidup, mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Hamzah gugur syuhada di depan tuan-tuan Hindun, tapi dengan izin Allah tuan-tuan, Nabi kata yang membunuh masuk syurga, yang dibunuh masuk syurga. Rupanya tuan-tuan, lepas Hamzah terbunuh, lepas peristiwa pembukaan kota Mekah, Wahsy masuk Islam, Hindun masuk Islam. Bila Wahsy masuk Islam, dia kata apa? Nabi kata apa? Wahai Wahsy, aku tak boleh tengok wajah kamu. Walaupun kamu masuk Islam, aku tak boleh tengok wajah kamu, kerana aku ingat akan bapa saudaraku Hamzah, bagaimana dahsyat kamu bunuh. Dia kata, kamu keluar. Dia kata, lalu Wahsy kata, kamu benci aku ke ya Rasulullah? Tidak, kamu menerima Islam, tapi aku tengok wajah aku tak boleh terima. Dia kata, kamu keluar. Tapi Nabi kata, wahai Wahsy, kamu akan masuk syurga, dan orang yang kamu bunuh masuk syurga. Dua-dua masuk syurga. Kerana zaman kerajaan Umar Al-Khattab tuan-tuan, Wahsy berjuang tuan-tuan. Wahsy syahid, dia mati syahid, Hamzah mati syahid, dua-dua syurga Allah. Tuan-tuan, syahid tu ada kat mana tuan-tuan? Tu dalam pagar tu. Syuhada tu ada dalam pagar tu. Dan di situ ada 3 orang dahsyat. Hamzah bin Abi Talib, Abdullah bin Jahsy, dan seorang yang nama Mus'ab bin Umair. Saya nak cerita tuan-tuan tentang Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni seorang anak muda. Anak muda yang segak cantik. Ketika dia jalan dekat pasar, bapak dia ni orang kaya. Bapak dia orang kaya tuan-tuan. Bila orang kaya macam mana? Dia pakai baju pagi lain, petang lain. Dia pakai minyak wangi, jangan tanya lah. Seperti mana bayi kita lah, lalu ya minyak wangi lah. Sampai nak beranak beg lah tuan-tuan. Kira dia minat sungguh minyak wangi. Kira sapu ni wangi. Wangi tuan-tuan. Satu hari Tuhan buka hidayah dia. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan tak nak datang ni. Tuan-tuan, Tuhan buka pintu hidayah, tuan-tuan datang dengan saya. Tuan-tuan boleh datang dengan orang lain, betul tak? Tapi Tuhan buka pintu hidayah, nak datang dengan saya. Saya ikut tuan-tuan nak bawa 40 orang ya. Bawa hampir 250, susah saya lah. Kalau nak ikut saya pergi ceramah tak apa tuan-tuan, orang bagi 200, 400, bulan 6,000 sudah. Dibawa tuan-tuan buat susah hati aku ya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bila hati tuan-tuan tersentuh, tuan-tuan buka hidayah, tidakkah saya jamin syurga? Tidakkah saya jamin syurga? Kalau tuan-tuan masuk syurga, saya pun jamin masuk syurga. Tapi kalau saya masuk syurga, saya pernah tengok wajah tuan-tuan, saya cari tuan-tuan dulu lah. Sebab tu tuan-tuan, ketika mana Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia terima Islam, bapak dia kata apa? Mak dia kata apa? Kamu terima Islam, segala bantuan aku tarik balik. Baju tiap-tiap hari, pagi petang aku tarik balik. Minyak wangi aku tak bagi. Apa kata Mus'ab? Wahai mak, mak nak ambil lah mak. Aku ada Rasulullah. Aku ada Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan, Mus'ab ni seorang anak muda yang pintar. Ketika hijrah, Mus'ab dihantar awal lagi datang ke sini. Hantar ke sini mengajar para Ansar di sini. Bila mengajar tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, Mus'ab berjuang sungguh-sungguh. Berjuang sungguh-sungguh, dia gugur syuhada. Bila gugur syuhada tuan-tuan, para sahabat pergi carilah. Sebab orang yang mati syahid tak perlu dimandikan, cukup ditutup, dikapan. Sebab jasad dia dengan darah jadi saksi esok. Jadi saksi di hadapan Allah. Itu disebut syahid. Saksi, syahid, menyaksikan. Ketika mana Mus'ab bin Umair tuan-tuan, mereka cari tak jumpa. Cari tak jumpa. Sebab mayat ini hancur. Hancur tuan-tuan. Dicincang oleh musuh. Mereka ambil satu mayat, tutup ke bumi. Ambil, tutup ke bumi. Cari satu mayat ni, jumpa. Hancur, tak kenal. Kemudian cari nak ke bumi, kain tak ada. Mereka jumpa, ya Rasulullah, kami ada jumpa satu mayat ya Rasulullah. Kami nak ke bumi, kain tak ada. Siapa dia? Nabi kata, jom pergi tengok. Pergi tengok Mus'ab bin Umair, seorang anak muda kaya.
Bila tengok-tengok Nabi menangis. Bila Nabi menangis, Nabi kata, apa yang ada? Ada sehelai lembar kain ya Rasulullah. Ini saja yang ada. Ini saja yang ada ya Rasulullah. Sebab 70 orang tak ada kain dah nak ke bumi. Nabi kata, tutuplah dengan kain ini. Kaki terbuka. Tutup kepala, kaki terbuka. Tutup kaki, kepala terbuka. Ya Rasulullah, nak buat macam mana ni? Tutup kepala, kaki terbuka. Lalu Nabi kata, tutuplah kepala dia dengan kain yang ada ini. Kaki dia ya Rasulullah. Nabi kata, kaki dia kau tutuplah dengan daun-daun kayu yang ada di sebelah mayat tersebut. Bila ditutup dengan kayu, menangis para sahabat. Walaupun menangis, dia ditutup dengan daun kayu, dia ahli syurga. Tuan-tuan ditutup dengan 3 helai kain putih yang hebat, tuan-tuan belum ahli syurga. 5 helai belum tentu. Nabi kata, walaupun dia ditutup dengan kayu, daun kayu, tapi dia ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli syurga tu ada di sana. Tuan-tuan, ahli syurga tu ada di sana. Mayat mereka, tuan-tuan, ketika di ke bumi hancur. Ada yang dikatakan tak ada lagi rupa dah. Ketika zaman Saidina Umar berlaku banjir, tuan-tuan. Bila berlaku banjir, mayat itu, tuan-tuan, bila pasang, airnya surut, mayat itu zaman Saidina Umar timbul semula. Kata ulama pada ketika itu, Saidina Umar tengok mayat yang syahid itu masih berdarah walaupun hampir dekat-dekat 20 tahun. Kerana mereka hidup masih berdarah. Lalu mayat yang ada di situ dipindahkan ke sini oleh Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan kalau pergi nanti, tuan-tuan akan tengok di tepi tu ada 3 sahabat. Abdullah bin Jahsy, Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang lagi ialah Mus'ab bin Umayyah. Yang 67 lagi ada di ujung sekali. Jadi kita pergi sana, kita ambil tuan-tuan berkat daripada para syuhada. Sebab mereka ni tuan-tuan boleh bagi syafaat seorang 70 orang. Para syuhada, dia boleh bagi 70. Kalaulah salah seorang daripada kita jadi, betul tak? Jadi antara orang yang dapat juga syafaat ialah seorang boleh bagi 10, iaitu orang yang hafal Quran. Tuan-tuan ada tak anak hafal Quran? Ada anak menantu ada tak? Ada juga. Saya ada menantu hafal Quran. Anak saya pun hafal Quran. Korangnya dia bagi cepat kat saya lah. Kalau tak bagi pun terajang menantu aku ni. Jadi insyaAllah itu peringatan daripada Uhud. Dan Nabi SAW bila dia jatuh, tuan-tuan, Nabi naik atas. Tuan-tuan tengok ni, nampak tak? Dua tu menara tu. Di atas itu ada satu gua. Gua itu sampai sekarang, tuan-tuan, wangi. Kerana apa? Kerana Nabi SAW. Itu atas tu ada gua. Bila kalau kita nak naik tu ada atas, ada gua. Kita nak naik pakai pole drive sampai ke atas. Jadi Nabi SAW berlindung di gua ni lah. Bila berlindung di gua, inilah Jabal Uhud. Jabal Uhud ni Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada bukit ni. Kerana apa? Kerana dia melindungkan Nabi SAW. Maka bukit ini esok akan dibangunkan dalam syurga. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa suasana dalam keadaan syurga, tengoklah bukit ni. Inilah. Bukit ni akan bangun di syurga. Ada pokok dulu di syurga, ada bukit di syurga, ada anjing tu dalam syurga. Apa nama anjing tu? Kikmir. Sebab tu kita berziarah ahli syurga ni, kita bagi salam. Lepas bagi salam, tuan-tuan jangan angkat tangan ni. Sebab nanti saya kena tangkap. Tangan turun, tuan-tuan amin aja. Faham tak? Lepas doa, barulah kita akan pergi ke kedai Abu Syamim. Kedai kawan saya, tuan-tuan belilah shopping. Okey, shopping buah kurma ke buah apa boleh. InsyaAllah, jom kita pergi dekat tu, syuhada Uhud, untuk kita berdoa di situ.